Assalamualaikum, nama saya Mazza binti Mat Salim Nur Metrik 146639 akan membentangkan bahagian pengenalan. Agama dan kerohanian merupakan sebuah aspek yang penting dalam kehidupan setiap individu. Hal ini dikatakan demikian kerana merupakan sebahagian daripada hidup individu. Setiap individu mempunyai pegangan dan agama tersendiri mengenai agama dan kerohanian. Hal ini dikatakan demikian kerana kedua ini mempunyai perbezaan cara hidup, amalan, kod tata laku dan sebagainya. Dalam kehidupan setiap manusia, agama dan kerohanian ini saling berkait rapat dan bergantung antara satu sama lain. Hal ini menyebabkan agama dan kerohanian menjadi teras dalam kehidupan manusia supaya dapat membentuk menjadi manusia yang baik. Setiap agama mengajarkan perkara yang dapat membentuk seorang individu itu. Masalah sosial seperti kehamilan luar nikah sudah menjadi kes biasa kepada segelintir masyarakat. Isu ini tidak dapat dikawal kerana setiap hari terdapat kes baharu mengenai kehamilan luar nikah. Definisi hamil luar nikah adalah mengandung sebelum berkahwin apabila berlaku hubungan seks antara wanita dan lelaki yang tidak mempunyai pernikahan yang sah. Kebanyakan remaja hamil luar nikah tergolong daripada umur di antara 13 hingga 19 tahun. Isu ini telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan individu, keluarga, masyarakat dan negara yang ingin mendidik rakyat yang beretika. Kes kehamilan luar nikah ini lebih melibatkan golongan remaja kerana mereka mudah pengaruh pada usia yang muda. Keluarga juga menjadi punca utama remaja terlibat dalam salah laku seksual sehingga hamil luar nikah terjadi. Hal ini dikatakan demikian kerana peringkat remaja memerlukan perhatian lebih daripada keluarga. Saya ni Ana Nazwa binti Zamri, nombor matrik 146500. Saya akan membincangkan permasalahan kajian bagi isu ini. Jadi isu yang dikaji adalah isu hamil luar nikah di mana ianya bermaksud mengandung disebabkan oleh seks antara lelaki dan perempuan di luar hubungan yang sah dari segi agama dan undang-undang negara. Jadi, isu ini sering mendapat perhatian pekerja sosial dalam menguruskan isu kehamilan luar nikah yang kebiasaannya terjadi dalam kalangan remaja yang biasanya berlaku dalam lingkungan usia 13 sehingga 18 tahun. Jadi, melihat kepada kajian yang dijalankan, remaja yang hamil ni mempamerkan pelbagai emosi negatif seperti mudah berasa keliru dan mempunyai sifat cepat marah. Jadi, mengikut pandangan Islam, emosi yang dialami oleh remaja ini adalah boleh diinterpretasikan sebagai perasaan kesempitan jiwa, kegelisahan, ketakutan yang melampau selain mempunyai rasa kebimbangan yang cukup tinggi yang boleh menimbulkan pelbagai tekanan perasaan. Jadi, pengkaji ingin menyelidik permasalahan yang wujud dalam isu ini sehingga menjadi fenomena dalam kalangan remaja hari ini, tidak kira bangsa dan agama yang melahirkan anak luar nikah ini. Tapi, walau bagaimanapun, secara jelasnya kesedaran mengenai tentang risiko akibat seks luar nikah ini ditekankan oleh semua agama kerana masalah ini boleh menimbulkan pelbagai masalah sosial yang lain seperti kehamilan luar nikah, pengguguran dan pembuangan bayi. Oleh itu, melihat kepada isu ini, penyelidik ingin mengkaji masalah bagaimana remaja masa kini terjebak dalam masalah hamil luar nikah. Jadi, antara permasalahannya adalah seperti pergaulan bebas, hubungan kekeluargaan yang lemah, tahap pendidikan yang rendah, pengaruh rakan sebaya dan perkembangan teknologi maklumat masa kini. Jadi, pekerja sosial yang mengendalikan isu ini sudah berdepan dengan pelbagai jenis klien tidak kira bangsa dan agama dalam menyelesaikan masalah ini. Dan kebanyakannya klien yang diterima majoritinya adalah berbangsa Melayu dan beragama Islam. Jadi, pengkaji menggunakan kaedah secara temu bual bersama pekerja sosial dalam mendapatkan pencerahan lagi mengenai isu kehamilan luar nikah ini dengan mengkhususkannya dari segi penerimaan dalam pelbagai agama. Seterusnya adalah metodologi kajian. Metodologi kajian membawa maksud kepada sistem di mana ianya merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan dan sebagainya. Jadi, bahagian ini akan membincangkan tentang reka bentuk kajian, instrumen kajian dan prosedur menganalisis serta bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah dikemukakan lebih awal.
Baiklah, untuk reka bentuk kajian adalah dijalankan dengan menggunakan kaedah kualitatif di mana ia merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan persampalan, pengukuran serta menganalisis data. Selain itu juga, kaedah yang digunakan ini tidak boleh digeneralisasikan dan ia merupakan satu kajian yang semula jadi di mana ia tidak mematuhi spesifikasi yang statistik. Seterusnya adalah instrumen kajian. Instrumen kajian adalah alat bagi mengumpul data yang ingin dikumpul oleh pengkaji terhadap soalan penyelidikan yang telah ditetapkan. Oleh itu, instrumen kajian ini merupakan satu proses bagi menyediakan alat pengumpulan data dengan melihat kepada beberapa aspek iaitu persepsi, pandangan, sikap dan keterangan latar belakang. Seterusnya adalah cara mendapatkan responden. Para pengkaji telah memilih responden secara sampel bertujuan. Para pengkaji juga telah memilih responden berdasarkan pengalaman mereka berkaitan dengan kes yang ingin dikaji iaitu kehamilan luar nikah. Baiklah, bagi temu bual pula, instrumen temu bual ini pula dijalankan secara tidak formal. Kaedah temu bual yang digunakan dalam kajian ini adalah secara tidak bersemuka. Pengkaji telah menjalankan temu bual dengan responden iaitu pekerja sosial melalui aplikasi WhatsApp sahaja disebabkan oleh kekangan masa yang dihadapi oleh pekerja sosial tersebut. Seterusnya adalah sampel kajian. Oleh itu, pemilihan bagi sampel kajian ini adalah secara rawak dan ianya daripada sesuatu populasi yang dikenal pasti oleh pengkaji itu sendiri. Bagi responden yang telah ditemu bual adalah terdiri daripada pekerja sosial yang datang dari pelbagai jawatan tetapi mempunyai pengalaman yang sama iaitu pernah mengendalikan kes kehamilan luar nikah. Bagi cara analisis data pula, pada peringkat akhir kajian ini, analisis telah dijalankan secara kuantitatif di mana data yang dikumpulkan oleh pengkaji akan dianalisis berdasarkan respon yang telah diberikan. Data yang telah diperolehi ini akan dianalisis berdasarkan tema-tema yang telah didapati sewaktu temu bual dijalankan oleh pengkaji. Sekian, itu saja berkaitan metodologi kajian. Salam sejahtera semua, nama saya Dania Sriana Perempuan Jaga Desain. Hari ini saya akan bentangkan tentang bahagian perbincangan tema bagi soalan 1 dan soalan 2. Tema pertama yang harus dibincangkan ialah tema penerimaan keluarga terhadap klien masih tidak pasti. Majoriti pekerja sosial yang ditemu buat dalam kajian ini telah mengatakan bahawa masih ada keluarga tidak pasti sama ada menerima klien atau tidak setelah mengetahui bahawa klien telah hamil luar nikah. Jika kita melihat tema ini dengan kajian lepas Dahlan dan Hamad 2017 telah menjelaskan remaja yang hamil luar nikah berfikir dan menimbulkan tanda tanya sama ada keluarga boleh memaafkan perbuatan remaja atau keluarga merasa malu untuk menerima mereka yang hamil anak luar nikah. Manakala jika melihat kajian lepas lain, remaja bimbang kehamilannya diketahui oleh ibu bapa kerana kebanyakan ibu bapa tidak dapat menerima kesilapan yang telah mereka lakukan ekoran stigma masyarakat yang tinggi terhadap mereka yang hamil tanpa nikah. Maka tema ini dan kajian lepas Dahlan dan Hamad menunjukkan tahap keluarga masih tidak pasti dalam penerimaan klien setelah mengetahui anak mereka hamil luar nikah. Namun, pengkaji mendapati tema tahap penerimaan keluarga terhadap klien iaitu ada sesetengah keluarga masih menerima anak mereka kerana kekurangan masa di rumah untuk memberikan perhatian kepada anak. Jika kita melihat kajian lepas sana 2012, kekurangan perhatian daripada ibu bapa menyebabkan remaja mula bertingkah laku agresif dan mempunyai keinginan untuk dapatkan kasih sayang daripada orang luar. Maka tema ini konsisten dengan kajian lepas sana 2012 yang menunjukkan penerimaan keluarga terhadap klien masih ada setelah mengetahui bahawa klien telah hamil luar nikah. Majoriti pekerja sosial telah menjelaskan bahawa tema keluarga klien tidak bekerjasama kerana memalukan keluarga terutama agama Islam disebabkan pegangan agama yang kuat menyebabkan keluarga klien kurang memberi kerjasama dalam kes kehamilan luar nikah. Jika kita melihat kajian lepas Becker telah mengatakan bahawa memalukan bagi sesebuah keluarga apabila mengetahui anak mereka hamil.
Kerana budaya telah membentuk patologi bahawa mempunyai anak pada usia yang muda adalah satu kesalahan. Jadi tema ini konsisten dengan kajian lepas baka, iaitu keluarga klien hamil luar nikah kurang memberi kerjasama disebabkan pegangan agama yang kuat. Pengkaji juga mendapati bahawa tema yang paling kurang dinyatakan oleh pekerja sosial semasa temu bual ialah tema keluarga klien masih bekerjasama walaupun pegangan agama yang kuat dalam isu kehamilan ala luar nikah. Jika kita melihat kajian lepas salinan Nen Farah Idahya Ashin 2020 mengkaji peserta-peserta remaja hamil luar nikah, jadi beliau mendapati bahawa sokongan atau kerjasama keluarga masih rendah dalam membina semula kehidupan baharu dan rohani. Jadi tema ini tidak konsisten dengan kajian lepas salinan Nen dan Farah Hidayat Hashim, iaitu keluarga klien kurang memberi kerjasama dan sokongan dalam kes kehamilan luar nikah. Maka pengkaji memahami bahawa interaksi keluarga hamut memerlukan untuk mengatasi isu kehamilan anak luar nikah. Dalam kes ini penekanan adalah kepada membantu remaja yang berada dalam krisis dan dalam masa yang sama membantu ibu bapa supaya dapat mengurangkan krisis yang akhirnya dapat memberi faedah kepada remaja tersebut. Teori sistem keluarga harus menyediakan untuk meneroka hubungan keluarga dan memahami kefungsian mereka. Remaja hamil luar nikah sangat memerlukan sokongan dan galakan, sedangkan realiti yang dihadapi adalah stigma daripada masyarakat maupun ahli keluarga sendiri. Dalam pendekatan ini, ahli keluarga merupakan entiti sokongan sosial utama yang diperlukan oleh remaja hamil. Implikasi kehamilan luar nikah ini bukan sahaja menimpa diri remaja tersebut, malah ibu bapa dan keluarga remaja tersebut juga terkesan. Seterusnya, tema yang didapati dalam kajian ini adalah tertumpu kepada tema mengendalikan kes hamil luar nikah dan adakah cara tersebut membawa kepada perubahan positif terhadap klien. Pertama sekali, pekerja sosial akan memberikan penerangan dan kefahaman kepada keluarga tersebut dan menyatakan bahawa kedatangan mereka adalah untuk membantu anak dan juga keluarga mereka. Hasil daripada perbincangan dari hati ke hati, ada juga yang memilih untuk meletakkan anak mereka ke pusat perlindungan sementara kerana bimbang perkara ini tersebar dalam kalangan jiran mereka sehingga mencemarkan nama baik keluarga. Apabila anak yang dikandungkan itu lahir, justera akan diberikan kepada keluarga terdekat yang mampu menyara anak tersebut sehingga dewasa. Pada masa yang sama, pekerja sosial juga akan membantu proses pengurusan untuk berhubung kepada badan kebajikan dan diberi sisi bagi mendapatkan hikmat perlindungan. Mereka boleh berhubung ke mana-mana pejabat JKM yang berhampiran bagi mendapatkan perlindungan, termasuklah hikmat nasihat dan kaunseling. Untuk makluman bahawa pihak KPWKM telah bekerjasama dengan NGO menyediakan perkhidmatan perlindungan baby heads kepada bayi yang dilahirkan secara luar nikah. Namun keputusan klien adalah perkara yang utama. Sebagai pekerja sosial hanya memberi informasi agar dapat membantu klien untuk memecahkan kebuntuan yang ada dalam benak klien. Tema seterusnya, perubahan yang didapati ke atas klien hasil dari intervensi bersama pekerja sosial. Pekerja sosial memaklumkan bahawa perubahan positif sememangnya berlaku dalam kalangan klien kerana mereka telah mendapat pelbagai input kerohanian dan agama semasa di dalam institusi. Namun terdapat juga segelintir mereka yang akan mengulangi perkara yang sama kerana tiada sokongan moral dan terdedah dengan persekitaran yang tidak baik. Perkara ini dapat dibuktikan melalui tulisan Sarason 1983 yang mengatakan bahawa dalam menangani permasalahan ini, remaja yang hamil luar nikah sangat memerlukan sokongan sosial daripada persekitaran mereka. Sokongan sosial yang dimaksudkan merupakan keupayaan dan kewujudan bagi seseorang yang kita berharap seseorang mengambil berat, menghargai, menyayangi kita. Sarason Levi Basam, Sarason 1883. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah cabaran pekerja sosial dalam mengendalikan kes hamil luar nikah. Antara cabaran berkenaan adalah kesukaran dalam mendapatkan kerjasama daripada klien dan ahli keluarga. Nilai kerasian antara pekerja sosial dan klien boleh menjadi isu utama kepada cabaran ini. Hal ini boleh dilihat apabila klien agak sukar untuk memberi kerjasama dari segi perkongsian maklumat dan juga keyakinannya terhadap pekerja sosial. Selain faktor keagamaan, masalah sosial seperti ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, antaranya adalah sikap ibu bapa yang kurang tegas atau bersikap pasif, sibuk bekerja dan tiada sokongan sosial dalam ahli keluarga, menandakan pelajar dengan masalah sosial. Selain itu,
Kesukaran mengubah pandangan masyarakat yang lebih banyak menghukum daripada membantu. Dalam hal ini, pengkaji berbalik kepada teori ekologikal di mana pada peringkat mesosistem, persekitaran dan interaksi antara sistem sosial mampu mempengaruhi karakter dan tingkah laku individu. Justru itu, sepanjang mengendalikan kes berkenaan, pekerja sosial sangat berusaha keras dalam meyakinkan klien akan nilai kerahasiaan serta mendidik ahli keluarga untuk terus positif berkaitan masalah yang berlaku. Seterusnya adalah cabaran berkaitan agama dalam menangani kes kehamilan luar nikah. Konsep perkawinan berasaskan ibadat adalah punca kestabilan rumah tangga. Oleh itu, sekiranya berlaku permasalahan, pasangan suami istri perlu bekerja sama bagi mengatasinya. Pegangan terhadap agama mempengaruhi komitmen dan tanggung jawab sebagai ibu bapa dalam mengekang isu sosial seperti kehamilan luar nikah dalam kalangan anak-anak. Berdasarkan peneliti pengkaji pekerja sosial menjelaskan bahwa majoriti klien adalah golongan yang kurang memperhatikan nilai keagamaan dalam kehidupan mereka. Maka tidak heranlah cabaran seperti ini memberi sedikit tekanan kepada pekerja sosial. Dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kehamilan luar nikah, pendidikan adalah salah satu alternatif yang boleh dititik beratkan. Pengenalan terhadap pendidikan seks adalah langkah utama untuk memastikan masyarakat, khususnya pelajar, untuk sadar dan tahu akan pro dan kontra hubungan seks sebelum berkawin. Selain itu, masyarakat juga perlu diperkasakan dalam memainkan peranan mereka untuk mengekang masalah sosial di persekitaran mereka, serta memberi sokongan yang positif kepada individu yang terjerat dalam masalah hamil luar nikah. Teori ekologikal juga telah menerangkan bahwa peringkat mesosistem amat penting karena ia melibatkan komunikasi antara ahli dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat ini ibarat benteng kepada permasalahan sosial. Selain meletakkan sepenuhnya tanggung jawab kepada ibu bapa, masyarakat juga boleh membantu dalam mencegah penularan gelajah songsang dalam kalangan muda dengan cara melarang atau bekerjasama dengan pihak berwajib untuk memastikan isu berkaitan tindakan negatif tersebut tidak diteruskan. Kesimpulannya, peringkat remaja ini adalah peringkat yang sukar untuk mereka mengharungi pelbagai cabaran dan dugaan. Remaja akan mengalami pelbagai perubahan dari segi sosial, emosi, fizikal dan gaya pemikiran semasa mereka meningkat dewasa. Selain itu, remaja juga akan berada dalam dilema untuk menentukan masa depan mereka. Hal ini berlaku akibat daripada faktor-faktor yang tertentu. Cabaran dan dugaan ini sekaligus akan menyebabkan mereka terlibat dalam kehamilan luar nikah. Berdasarkan kajian yang telah dikaji oleh pekaji, jelas menunjukkan bahawa isu kehamilan luar nikah ini perlu dipandang serius kerana mangsa yang terlibat dalam kehamilan luar nikah ini memerlukan bimbingan terutamanya dari segi agama dan kerohanian daripada masyarakat.